2.2 ubahan songsang. Contoh 15. Jamie mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil dengan laju purata. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil. Okey. So tengok apa kaitan masa dengan laju purata. Kalau kita tengok masa dengan laju, makin tinggi masa, makin rendah laju. Jadi dia berubah secara songsang. Satu naik, satu turun. So, masa ni berubah secara songsang dengan laju. Macam mana nak buat berubah secara songsang? Dia akan ada per dekat bawah. So, masa ni T. Masa ni T. Laju ni adalah V. Dekat bawah, kalau atas tak ada apa-apa, dia akan jadi 1 per V. T, kalau nak tukar dalam persamaan, dia akan sama dengan K, di mana K darab 1 per V ataupun direct K per V. Kita tahu K ni adalah sama untuk semua. Kita patutnya boleh buktikan K sama dengan T darab V. Kalau tengok T darab V untuk semua ni patutnya sama. Jom kita check. 4 darab 10.5, 4 darab 10.5 dapat 42. 5 darab 8.4 dapat 42. Kalau kita cek yang lain pun, 6 darab 7, 42, semua pun patut dapat 42, di mana K dia adalah sama, pemala yang sama, dan kita dapat buktikan yang dia punya hubungan adalah T sama dengan KV ataupun T berubah secara songsang dengan V. Bila dia dekat bawah, maksudnya dia berubah secara songsang. Kalau dia dekat atas, maksudnya dia berubah secara langsung. Okay. Nyatakan perubahan laju purata masa yang diambil jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Tengok, dia ni songsang. Kalau masa bertambah 2 kali ganda, sebab dia songsang, yang ni akan turun 2 kali ganda. Tambah 2 kali ganda, dia akan bahagi 2. Dia terbalik. B berkurang 1.5 ganda, dia terbalik. Kalau T, dia songsang, dia terbalik. Kalau masa bertambah, berkurang 1.5 kali ganda, maksudnya songsang. Kalau masa dia kurang, maksudnya dia lagi laju, dia terbalik. Dan dia mesti terbalik dengan dia punya skala yang sama. Kalau ni berkurang 1.5, sini akan berganda 1.5. Okey, ni maksudnya bila songsang dia terbalik. Kalau berubah secara langsung, sama. Contoh 16, diberi masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Dia dah siap cakap, T ni berubah secara songsang. Bila songsang, kita mesti perkan dia di dekat bawah, bilangan pekerja X. Okey, tak ada apa-apa, sini akan jadi 1 per X. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dan T. Dengan mengira nilai XT dan XT, X kuasa 2T, tentukan sama ada si T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan tanda ni. T sama dengan K darab 1 per X ataupun K per X. Kalau T berubah secara songsang dengan X kuasa 2, T sama dengan K darab 1 per X kuasa 2. Boleh direct tulis K per X kuasa 2. Di mana K dia mesti sama untuk semua pasangan. Jadi K sama dengan T X. Yang ni K sama dengan, ni bawa pergi tepi, T X kuasa 2. Kalau kita boleh buktikan yang ni sama, maksudnya dia berubah secara songsang dengan T berubah secara songsang dengan 1 per X. Kalau kita boleh buktikan T darab X kuasa 2 akan sentiasa dapat K, kita boleh cakap dia berubah secara songsang dengan 1 per X kuasa 2. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, dia suruh kita kira XT dengan X kuasa 2 T. So nampak ni XT, T X sama lah juga dengan XT.
X kuasa 2T sama juga dengan Tx kuasa 2 sama dengan X kuasa 2T. So, apa yang dia buat, XT ni dia darab atas dengan bawah. Dia darab. Kita boleh tengok bila darab, XT ni sama dengan K. Dapat semua ni 360. So, kita boleh kata masa berubah secara songsang dengan X. Okay, tengok yang bawah pula. Bila X kuasa 2T, kalau kita dapat buktikan semua X kuasa 2T sama, maksudnya K dia ni pemalah adalah sama, maka T berubah secara masa berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Tapi kalau kita tengok X kuasa 2T ni tak sama, 720, 1080. Bila tak sama, kita boleh kata yang dia ni tak berubah secara songsang dengan yang ni. So, tak berubah secara songsang, jadi T berubah secara songsang dengan masa. XT ialah pemalah, manakala X kuasa 2T bukan pemalah. Maka T berubah secara songsang dengan X. Ni adalah dia punya tunjuk dalam bentuk ubahan lah. Ni T berubah secara songsang dengan 1/X. Contoh 17, dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X dan tunjukkan Y berubah secara songsang dengan X. Bila berubah secara songsang, maksudnya X kat bawah tak ada apa-apa, jadi 1. Y sama dengan Y berubah secara langsung dengan berubah secara songsang dengan X. X kat bawah. Bentuk persamaan Y sama dengan K darab 1/X ataupun Y sama dengan K/X. Dia kata macam mana nak tunjukkan berubah secara songsang. Kalau dia berubah secara songsang ataupun berubah secara langsung, tak kisah, dia mesti dapat garis lurus di mana garis lurus tu mesti bermula dari asalan. Bermula dari asalan. Baru kita boleh cakap yang dia ni berubah secara songsang ataupun berubah secara langsung. Lagi satu, garis lurus bermula dengan asalan. Lepas tu kita boleh buktikan yang K kita ni pemalah adalah sama. Daripada titik ni, kita tengok, kita plot Y melawan 1/X. X sama dengan 2, 1/X sama dengan 1 bahagi 2 dapat 1/5. Yang ni X sama dengan 4. 1/X sama dengan 1 bahagi 4 dapat 0.25. Kita buat jadual ni ikut yang ni. Okay, lepas tu kita plot. Tengok garis lurus bermula dari asalan, maksudnya berubah secara songsang. Untuk double buktikan, tengok Y sama dengan K/X. K sama dengan YX. Kita boleh buktikan X darab Y untuk semua ni akan dapat nombor sama. 2 darab 8, 16. 4 darab 4, 16. 5 darab 3, 2. 3.2, 16. 10 darab 1.6, 6.6. So, kita memang buktikan yang dia ni berubah secara songsang. Dan daripada graf pun kita nampak dia ni garis lurus dan bermula daripada asalan. Contoh 18, diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. X sama dengan 0.25, Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Dia nak Y dalam sebutan X, maksudnya dia nak buat persamaan. Jika Y berubah secara songsang dengan X. Okay, bila Y berubah secara songsang dengan X, X mesti per dekat bawah. Okay, atas tak ada apa-apa, 1. Kadang-kadang dia boleh jadi berubah secara langsung dan songsang serentak. Okay, bila tak ada apa-apa, atas 1. Nak buat persamaan, benda ni, ubahan ni akan jadi sama dengan K darab dengan 1/X ataupun directly Y sama dengan K/X. Untuk buat Y sama dengan persamaan, kita kena tahu K ni apa. Y sama dengan K/X. K sama dengan, bawa pergi tepi, X, Y. Di mana kita dah ada nilai X dengan nilai Y. 0.25 darab 3 dapat 0.75. K sama dengan 0.75. Jadi persamaan dia nak ungkapkan Y dalam X. Jadi Y dalam X je, K ni kita dah tahu. Y sama dengan 0.75/X.
Y sama dengan 0.75 per X. B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X berubah secara songsang dekat bawah punca kuasa 2X. Okey. Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Untuk tunjukkan Y dengan X, kita mesti tahu K. K sama dengan punca kuasa 2X darab dengan Y, ataupun sama je lah Y darab dengan punca kuasa 2X pun. Okey. Di mana kita dah ada nilai Y. Y kita adalah 3. X kita adalah 0.25. Sama dengan 3. Punca kuasa 2 0.25 dapat 0.5. Jadi dapat 1.5. Kita dah ada K. Jadi kita boleh tunjukkan dalam bentuk Y dengan X. Y sama dengan K adalah 1.5 per punca kuasa 2X. 1.5 per punca kuasa 2X. Contoh 19. Tadikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua buah objek. F berubah secara songsang, maksudnya dekat bawah. Kuasa 2 jarak antara dua buah objek D. So, dia kata kuasa 2 kan. So, D kuasa 2. Okay, diberi tarikan graviti. Atas ni kita akan letak 1. Sebab tak ada berubah secara langsung dan songsang. Hanyalah songsang. Bila songsang dekat bawah, kalau langsung dekat atas. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek adalah 15 Newton. Tarikan graviti F sama dengan 15 Newton. Apabila jarak di antaranya bila D sama dengan 1.2. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Dari dalam jawapan kita tu mesti ada pemboleh ubah F dengan D je. Ini kita punya dalam bentuk ubahan. Nak buat persamaan F sama dengan K. Darab balik dengan 1 per D kuasa 2 sama dengan K per D kuasa 2. Nak tunjukkan dalam F dengan D mesti tahu K berapa. K sama dengan D kuasa 2 pindah sini, D kuasa 2 F. Kita ada nilai tak? Ada. D kuasa 2 adalah 1.2 kuasa 2, F ialah 15. So, kita akan dapat K 1.2 kuasa 2 darab dengan 15. Dapat 108.5 ataupun 21.6. Nak buat pecahan boleh, nak buat perpuluhan pun boleh, sama juga. Dah dapat K. Bila dapat K, kita boleh gantikan balik dalam ni. F sama dengan K adalah 21.6. Ni adalah D kuasa 2. Jangan lupa letak D pula. So, ni adalah jawapan dia. Maka F sama dengan 21.6 bahagi dengan D kuasa 2. Contoh 20, P berubah secara songsang dengan Q. Jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. P berubah secara songsang. Bila songsang, Q ni dekat bawah. P berubah secara songsang dengan Q ni yang penyataan mula-mula. Dia kata P sama dengan 2 jika Q sama dengan 7. Ni pasangan dia. Hitung nilai P apabila Q. Bila nak gantikan Q, kita patut dapat P. So, nak buat ni kena ada persamaan yang berkait P dengan Q. Okay. Ni kita boleh buat dalam bentuk persamaan. P sama dengan K 1 per Q ataupun P sama dengan K per Q. Di mana kita ada pasangan P dengan Q, kita boleh cari K. K sama dengan P, Q. P kita 2, Q kita 7, dapat 14. So, dah ada K. Sekarang kita boleh tunjukkan P kita sama dengan K adalah 14 per Q. Dia kata nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Bila Q sama dengan 1.6, kita just gantikan untuk dapat P. 14 bahagi 1.6, kita dapat 8.75. Dalam maths ni, kadang-kadang satu soalan ni boleh ada few jalan kira. So, guna mana-mana jalan kira pun
still akan dapat jawapan sama, and consider betul lah. Macam ni, instead of kita guna kaedah ubahan, dia just guna kadaran. Dia tahu sekarang ni dia berubah secara songsang, K sama dengan PQ. Jadi apa yang dia buat, dia akan bandingkan P1Q1 mestilah sama dengan P2Q2. Ni K, K. Kita tahu K dia mesti sama, jadi dia buat kadaran, dia bandingkan, terus dapat 8.75. Contoh 21, berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas P bagi satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu. So, tekanan berkadar songsang dengan isi padu jika suhu gas adalah tetap. So, B berkadar songsang dengan V. Berkadar songsang maksudnya dia dekat bawah. Okey. Raja D11 menunjukkan gas terperangkap dalam sebuah silinder. Apabila isi padu dalam silinder adalah 80 cm padu, bila V sama dengan 80 cm padu, maka tekanan gas P sama dengan 190.25 kPa. Hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan dalam gas adalah yang ni. Sekarang kita ada ni, P berubah secara songsang dengan V. Kalau dia bagi tekanan, dia nak tahu apa isi padu. Persamaan yang mengaitkan P dengan V. Kita bertukar bentuk persamaan. P sama dengan K darab 1 per V, P sama dengan K per V. Untuk gantikan dia punya tekanan, untuk tahu dia punya isi padu, mesti persamaan yang ada P dengan V je. K kita kena cari. K sama dengan V pindah tepi, V, P. Di mana kita ada pasangan V dengan P tadi, 80 darab dengan 190.25, kita dapat 80 darab 190.25 dapat 15220. 15220. Kita dah ada K, jadi kita boleh buat persamaan P sama dengan K per V ataupun 15220 bahagi dengan V adalah V lah. Kita daripada sini, daripada P sama dengan K per V ni, kita gantikan K supaya persamaan kita ni hanya ada P dengan V. Jadi kalau dia bagi tekanan, kita boleh cari dia punya isi padu. Kalau bagi isi padu, terus boleh cari tekanan. Dia dah bagi tekanan sama dengan 121.76. Okey, dia nak isi padu. P sama dengan 15220 per V. Di mana V sama dengan, tukar tempat, 15220 bahagi dengan P, 15220 bahagi dengan 121.76. Kalau tengok ni dah kirakan V sama dengan 15220 bahagi 121.76, kita patut dapat 125 cm padu. Okey, satu lagi yang kena hati-hati macam ni. Kena tengok juga dia punya unit ni sama ke tak. Macam ni sentimeter padu, yang soalan yang dia nak ni memang sentimeter padu. Jadi inilah jawapan dia, direct. Tapi contoh kalau dia bagi ni, dia tak nak sentimeter padu, kita kena convert dulu. Sama ada convert kat sini ataupun jawapan akhir kita convert supaya unit sama. So ni kena careful lah